Kementerian Pertahanan komited memperkukuh keupayaan pertahanan negara menerusi penambahbaikan berterusan infrastruktur strategi di Pulau Layang-Layang. Ini termasuk aspek operasi, logistik, komunikasi dan sistem sokongan bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata stesen 5 Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang terletak di pulau ini akan dilengkapkan dengan sistem pertahanan udara baharu bagi memperkukuhkan keselamatan dan memelihara kedaulatan negara. Sistem itu yang kini dalam pembinaan dijangka mampu beroperasi menjelang tahun 2029. Lepas ini kita akan memasang air defense radar untuk meningkatkan lagi kawalan kita untuk kawasan ini. Kita tak nafikan memang ada berlakunya kehadiran kapal-kapal daripada negara asing, pencerobohan dan sebagainya. Dan dengan adanya stesen 5 ni, ia banyak mainkan peranan untuk membantu kita untuk mengesan dan mengawal kehadiran kapal-kapal asing. Datuk Muhammad Khalid menyatakan demikian dalam sidang media sempena lawatan kerja ke stesen 5 TLDM Pulau Layang-Layang. Lawatan ini bertujuan meninjau kesiagaan operasi serta memastikan kebajikan warga di stesen 5 TLDM yang memainkan peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan negara. Persefahaman dan rasa saling menghormati antara penganut agama perlu terus diperkukuh bagi memastikan keharmonian masyarakat pelbagai kaum di negara ini terus terpelihara. Menteri Perpaduan Negara Datuk Arun Agu Dagang berkata dialog antara agama berperanan sebagai jambatan untuk membina kepercayaan, persefahaman dan semangat saling menghormati dalam kalangan rakyat. Kita buat dialog ni sebab kita juga mengharapkan daripada program seperti ini kita dapat dedahkan kehendak apa kita hendak untuk kita mencapai keharmonian dan perpaduan negara kita ini. Itu tujuan kita. Beliau ditemui media selepas merasmikan program Dialog Harmoni Peringkat Kebangsaan 2026 di Kota Kinabalu. Program ini selaras dengan inisiatif Harmoni Madani yang berteraskan 4 prinsip utama iaitu faham, hormat, terima dan meraikan. Peningkatan kadar interim pemberian khas kepada Sabah daripada 600 juta ringgit kepada 1.5 bilion ringgit. Ia bukti jelas komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memperkasa pelaksanaan hak Sabah di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah GRS Datuk Armizan Muhammad Ali menerusi hantaran di Facebook berkata, pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 31 Mei lepas itu adalah satu langkah amat penting ke arah memperkukuh kedudukan kewangan negeri Sabah. Walaupun kes berkaitan tuntutan hak 40% Sabah masih dalam proses perundangan, GRS kekal dengan pendirian bahawa semakan pemberian khas di bawah perkara 112C dan 112D Perlembagaan Persekutuan perlu dilaksanakan termasuk pewartaan semakan itu pada tahun ini. Datuk Armizan yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup berkata, GRS akan terus memainkan peranan secara konstruktif dan tegas dalam memastikan setiap perkara melibatkan kepentingan serta hak rakyat Sabah diperjuangkan melalui saluran perundingan dan kerjasama berterusan dengan Kerajaan Persekutuan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menyasarkan penubuhan 100 koperasi baru di Sabah tahun ini. Ia bagi memperkukuh penyertaan masyarakat dalam gerakan koperasi dan memperluas peluang ekonomi di peringkat komuniti. Timbalan Menteri KUSKOP Datuk Muhammad Alamin berkata, setakat Jun tahun ini, sebanyak 50 koperasi baru telah diwujudkan dan sasaran itu diyakini mampu dicapai menjelang hujung tahun. Sabah kini mempunyai 2,047 koperasi berdaftar, namun hanya sekitar 65% yang aktif menjalankan operasi dan perniagaan. Jadi daripada jumlah itu hanya 65% yang betul-betul aktif. Jadi mana yang lain itu kita kena bangunkan lah. Itu sebabnya jangan hanya buat tetapi mereka aktif. Nak perkasakan supaya mereka betul-betul berjaga. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan program pemerkasaan kesedaran dan pembudayaan berkooperasi Zon Tuaran.
KUSKOP bukan sekadar mahu menambah bilangan koperasi, tetapi memastikan koperasi yang ditubuhkan benar-benar berdaya maju dan mampu mengembangkan perniagaan mereka. Dalam pada itu, Datuk Muhammad menyeru koperasi agar berani meneroka sektor baharu seperti pertanian, pelancongan dan perkhidmatan bagi meningkatkan pendapatan serta memperkukuh ekonomi komuniti. Jelasnya, kerajaan menyediakan pelbagai dana pembiayaan, geran dan program pembangunan kapasiti untuk membantu koperasi berkembang daripada skala mikro, kecil, seterusnya sederhana. Kerjasama antara kerajaan negeri dan persekutuan dalam sektor pendidikan perlu terus diperkukuh. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib berkata, ini bagi memastikan pelaksanaan dasar serta pembangunan pendidikan dapat diselaras dengan lebih berkesan. Datuk James turut mencadangkan agar seberang kekangan prosedur atau peraturan yang boleh melambatkan komunikasi antara peringkat pegawai disemak semula bagi memastikan kelancaran pelaksanaan pembangunan pendidikan di Sabah. Tapi kita pereratkan lagi kerjasama itu supaya segala maklumat info daripada persekutuan itu kita akan tahu, negeri Sabah akan tahu. Sebagai contoh seperti beberapa sekolah terbengkalai di Sabah ini, kita akan tahu, kita akan faham dan kita boleh berunding dengan pihak penguasa tempatan. Beliau ditemui media dalam Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik Mekar ke-14 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC, Kota Kinabalu. Menyentuh isu sekolah terbengkalai, Datuk James berkata ia perlu ditangani melalui rundingan bersama pihak berkuasa tempatan, memandangkan bidang berkaitan masih berada di bawah tanggungjawab kerajaan negeri. Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 pemangkin kepada usaha memperkukuh sistem pendidikan negara, khususnya dalam aspek akses, ekuiti, mutu pendidikan serta pembangunan modal insan yang berdaya saing. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Raisin Saidin berkata, pelaksanaan RPM turut memberi penekanan terhadap seimbang dari segi akademik, emosi, psikologi serta adab dan sahsiah pelajar. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik Mekar ke-14 di Kota Kinabalu. Mengenai majlis ini, Datuk Raisin berkata ia menjadi platform penghargaan kepada sekolah, pejabat pendidikan daerah, PPD, pemimpin sekolah, guru dan murid yang cemerlang dalam bidang akademik serta pengurusan pendidikan. Pelbagai anugerah disampaikan pada majlis ini termasuklah Anugerah Pencapaian Prasekolah Terbaik, Anugerah Pencapaian PBD Terbaik 2025 dan Anugerah Pencapaian SPM 2025. Turut disampaikan Anugerah Pencapaian SPM 2025 lonjakan terbaik GPS 0.5 ke atas kepada 35 buah sekolah. Pengiktirafan turut diberikan kepada Datuk Raisin sebagai tokoh reformasi pendidikan negeri Sabah. Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman menyertai umat Islam di negeri ini dalam memanjatkan kesyukuran serta memohon keberkatan sempena kedatangan Tahun Baharu Hijrah. Majlis Kesyukuran, Doa Akhir Tahun dan Awal Tahun Baharu Hijrah peringkat negeri 1448 Hijrah itu berlangsung di Masjid Negeri Kota Kinabalu. Ketibaan Tun Musa bersama isteri Toh Puan Farida Tusin disambut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Chinor dan barisan kepimpinan negeri serta Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan. Majlis dimulakan dengan bacaan doa akhir tahun dan disusuli doa awal tahun yang dipimpin oleh Mufti Kerajaan Negeri Datuk Bongsu Aziz Jaafar. Sejurus selepas itu, para jemaah menunaikan solat maghrib berjemaah sebelum meneruskan pengisian program dengan bacaan surah Yasin diketuai Imam Besar Masjid Negeri Suhaidi Kuanting. Majlis diteruskan dengan tazkirah khas yang menyentuh penghayatan Fadilat Muharram dalam memperkukuh keimanan, perpaduan dan kesejahteraan ummah. Baik saudara, sekian paparan berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita Pagi Sarawak bersama Dayang Fariza. Salam Malaysia Madani.